Ini daripada Encik Jaafar. Encik Jaafar bertugas sebagai seorang pemandu teksi. Dan katanya di sini, saya dahulu sebelum saya bertukar pada permanent shift pagi, saya bertugas pemandu teksi, permanent shift malam untuk beberapa tahun. Sampailah terjadi satu kejadian yang menakutkan hidup saya, yang membuat saya dah tak nak kerja malam lagi memandu teksi. Saya pernah mendapat seorang penumpang KC. Waktu itu penumpang itu yang saya jemput. Katanya di sini ini pun dekat dengan kawasan yang kita ceritakan pada hari ini. Kata Encik Jaafar, seorang penumpang yang saya jemput yang telah pun menahan teksi saya di kawasan MRT Tanah Merah. Wah, hari ni Chai Chee, Bedok South, Bedok Reservoir, Tanah Merah semua dekat lah. Dan kata Encik Jaafar, saya pun macam biasalah, orang tahan saya berhenti. Jadi bila saya tanya ke belakang, saya tanya penumpang tu, ialah orang Melayu, seorang makcik, tanya nak ke mana, dia kata dia nak pergi ke Kubur Kasim. Saya pun tengok makcik ni, makcik nak pergi Kubur Kasim malam-malam ni. Kubur Kasim yang dekat Siglap. Dia kata, ya makcik nak pergi Kubur Kasim, boleh bawakan tak? Oleh kerana saya tengok makcik ni malam-malam nak pergi Kubur Kasim, takkanlah saya nak suruh dia turun. Jadi saya pun kata okeylah, saya bawa dia. Saya pandu depan, saya buat U-turn dan terus menuju ke arah Siglap. Dalam perjalanan saya tanya, makcik nak pergi Kubur Kasim, buat apa cik malam-malam macam ni? Saya tanya, dia tak jawab kisi, dia diam saja. Makcik ni hanya duduk di belakang, mulutnya kumat kamit. Yang saya dengar adalah bunyi, dia tulis sini macam HMMMM, macam bunyi ham. Ataupun dia mungkin Encik Jaafar memandu, makcik tu duduk di belakang, kepalanya tunduk ke bawah, kemudian macam macam itulah. Jadi bila saya tanya dia tak jawab dan kemudian dia bertukar menjadi sedemikian, saya mula rasa takut dan was-was. Sepanjang perjalanan saya pula yang kumat kamit membaca sesuatu. Sampai saja di hadapan Kubur Kasim, saya pun toleh ke belakang. Saya kata, cik dah sampai Kubur Kasim. Makcik tu terus pusing, buka pintu teksi, tak kasih duit, kisi dia keluar. Kemudian saya panggil, Cik. Makcik tu masuk ke dalam kubur yang gelap gelita, jalan linggang, tak angkat barang-barang pun. Padahal awal tadi saya nampak dia pegang barang kisi. Makcik ni jalan berlinggang aja. Saya tengok dalam teksi ada kisi bungkusan di dalam teksi, bahagian tempat duduk belakang lah, tempat makcik duduk awal tadi. Jadi Cik Jaafar bila tunduk ke bawah, dongak ke atas balik, makcik tu dah tak ada. Mungkin dah masuk dalam. Sebab dah gelap, saya dah tak nampak sangat. Saya pun pergi ke tempat duduk belakang. Saya tarik barang tu, berat kisi, punyalah berat. Saya angkat. Bila saya buka di luar teksi, astaghfirullahalazim kisi, apa yang saya nampak memang memeranjatkan. Kisi nak tahu, saya nampak batu nisan kisi. Batu nisan milik jenazah perempuan kalau tak silap saya. Bila saya nampak di luar teksi dah buka, saya istighfar, saya angkat batu tu, jalan di depan pintu gerbang nak masuk Kubur Kasim tu, saya letak, sandahkan pada tembok. Saya sandarkan batu nisan tu pada tembok, jalan balik ke teksi, masuk dalam, tutup pintu. Saya tengok sebelah kiri saya, di mana saya tadi letakkan batu nisan, terperanjat. Batu nisan saya tak nampak. Makcik yang turun teksi tadi tu saya nampak sedang duduk menyangkung depan pintu. Ya Allah kisi, malam tu hanya Tuhan saja yang tahu perasaan saya. Saya tinggalkan kawasan tu dan pulang ke rumah. Tak boleh memandu lagi. Dan sejak kejadian itulah saya dah tak lagi kisi memandu di waktu malam. Malah selepas itu saya berusaha mencari relief driver yang nak kerja malam. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Encik Jaafar.